Antara majalah yang kita nampak itu berleluasa di pasaran sekarang tanpa dibendung oleh sesiapa, tanpa dipantau oleh sesiapa, kita tengok majalah hiburan seperti URTV, Mangga, Klik, Clio dan sebagainya, sedikit sebanyak telah mempengaruhi minda anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sanggupkah kita melihat mereka ini terpengaruh dengan apa yang terdapat dalam majalah semasa mereka membelinya? Bukanlah menjadi satu, adakah ada ini adalah menjadi satu kewajipan kepada kita untuk sama-sama membendung masalah ini? Sekiranya telah ada perkataan rokok tidak dibenarkan dijual kepada remaja di bawah umur, apa kata kita minta pandangan kerajaan ataupun tuan-tuan dan perempuan yang ada pada hari ini ataupun pihak lawan pembangkang saya supaya dapat mencari satu resolusi apakah yang boleh kita atasi untuk menghadapi masalah ini. Seperti tuan-tuan sedia maklum bahawa sekiranya majalah itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan tidak menjadi masalah, tetapi sekiranya majalah yang membentuk hiburan dan majalah yang tidak sepatutnya berada di pasaran begitu berleluasa, senang didapati untuk mereka membelinya dengan mengumpul wang saku dari hari ke hari, mereka dengan mudah dapat membeli dan mendapatkan majalah tersebut. Apa yang merisaukan kita, pelajar-pelajar ini akan terdedah dan juga akan terdorong untuk melakukan ataupun menggayakan seperti apa yang ditonjolkan oleh artis-artis kita dalam majalah yang tidak sepatutnya untuk mereka. Jadi langkah yang saya dapat simpulkan di sini untuk atasi masalah ini, bahawa pihak yang berkenaan haruslah melaksanakan akta yang lebih berkesan untuk membendung permasalahan ini. Dan pihak peniaga juga haruslah memberi kerjasama bukan sahaja untuk melariskan barangan jualan mereka, tetapi haruslah menjaga siapa yang akan membeli majalah tersebut. Dan perlu dititikberatkan bahawa penguasaan undang-undang ini juga haruslah mendapat sokongan daripada ibu bapa, para sekolah dan juga pada cendekiawan untuk memberikan pendapat yang bernas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya rasa itu saja saranan daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Idris dengan isu beliau. Jadi kita akan minta Datuk Fahmi untuk memberikan bangkangan kepada isu Tan Sri Idris. Dipersilakan Datuk Fahmi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam saya ucapkan kepada sekian yang ada dalam Dewan Perdebatan yang mulia ini. Isu yang dipertimbangkan oleh pihak kerajaan adalah bagaimana pada hari ini lambakan majalah-majalah yang boleh mendatangkan keburukan kepada terutamanya akhlak para remaja. Betul tuan? Baik, begini. Beliau telah menyebut, pihak pencadang telah menyebut beberapa perkara. Sebagai contoh, ada majalah URTV, ada majalah Mangga, Clio dan juga sebagainya. Perkara ini adalah mereka rujuk kepada banyaknya masalah-masalah gejala sosial yang boleh berlaku terhadap remaja-remaja yang boleh membeli secara terbuka di pasaran. Jadi perlu untuk anda faham semua, untuk saya membidas perkara ini, ada beberapa perkara yang perlu kita analisa terlebih dahulu. Pertama, untuk kita mengatakan bahawa ini adalah perkara yang boleh mendatangkan masalah ataupun gejala sosial, saya katakan ia tidak tepat. Kerana majalah URTV, Clio dan juga sebagainya ini bukan pun mengajar anak-anak muda untuk melakukan masalah-masalah sosial. Yang ada pun di dalam majalah ini hanyalah mungkin ditarifkan sebagai berpakaian seksi. Itu saja. Di dalam masalah-masalah informasi yang ada di dalam majalah-majalah tersebut memberikan banyak manfaat. Sebagai contohnya, URTV juga akan menyiarkan iklan-iklan yang boleh untuk membantu kita mengetahui tentang sesuatu informasi. Sebagai contohnya, kalau katakan URTV diambil oleh Rabani sebagai contoh untuk mereka promosikan barang-barang yang mereka ada, adakah itu satu informasi yang tidak baik? Saya kata itu adalah informasi yang baik. Kerana URTV ini berpunca ataupun penubuhannya adalah untuk memaparkan apa sahaja yang telah dilakukan oleh artis-artis. Cuma isu yang dijadikan sebagai perdebatan adalah
ia mendatangkan masalah yang boleh menyebabkan orang-orang akan terpengaruh dengan sistem berpakaian. Saya rasa untuk mereka tutup ataupun tidak membolehkan penjualan ini, saya rasa tidak wajar. Kerana apa yang perlu dilakukan oleh URTV hanyalah untuk memaparkan pemakaian-pemakaian yang tidak menjolok mata. Kerana kita kena faham, URTV juga menyiarkan berita-berita di luar negara, artis-artis luar negara yang mana mungkin untuk mengikut spesifikasi yang perlu dilakukan di dalam negara kita. Ini perbezaan yang nyata. Dan saya akan menjawab tentang masalah lambatkan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dek kerana kita mengeluarkan akta yang lebih baik, iaitu kebolehupayaan majalah-majalah untuk mengeluarkan apa sahaja bentuk-bentuk risalah ataupun makalah yang membolehkan kita semua mendapat informasi. Sebagai contohnya, pada tahun selepas tahun 2005, era Datuk Pak Lah yang membenarkan penjualan harakat dan juga sebagainya, sebagai contoh, ini dalam bentuk akhbar, kita dapat tahu bahawa banyak lahirnya majalah-majalah yang berunsurkan keagamaan. Sebagai contoh, disebabkan perkara-perkara itulah akan adanya yang pertama, majalah Solusi, yang memberikan tentang pelbagai cara dan juga menjawab segala persoalan agama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan melihat banyaknya buku-buku yang ditulis dan dikarang oleh ustaz-ustaz yang sekarang menjadi punca pendapatan selain daripada mereka berceramah. Hampir terjatuh Tuan Faizal apabila mendengar tentang perkataan ustaz ni. Jadi perkara ini perlu kita sama-sama nilai dan timbang tarakan. Kerana banyak majalah-majalah yang ada di Malaysia sekarang lebih berunsurkan kepada informatif. Kerana mereka yang menyukai informasi selepas tahun 2010 semakin lama semakin ramai. Semakin hari kita melihat contohnya di pesta buku antarabangsa ataupun pesta buku di Malaysia sendiri, kita dapat melihat mereka menjual lebih banyak majalah-majalah yang berbentuk informasi, dan jualan mereka sebagai contoh Solusi telah pun merangkul tempat yang pertama di dalam bentuk majalah untuk mendapatkan informasi-informasi daripada pihak kita. Tak kira siapa tua dan muda, kerana ia menyalurkan maklumat-maklumat yang lebih baik. Jadi saya kata untuk mengatakan bahawa banyak lambatkan ini, saya rasa adalah satu perkara yang baik kerana kita berpeluang untuk mendapat informasi lebih secara terbuka dan telus daripada mana-mana pihak tanpa ada sekatan. Sekian, terima kasih.